Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasa pertama dasar baharu pelindungan insurans perubatan bagi penduduk-penduduk tetap dan pemegang pas-pas imigresen telah berkuat kuasa pada 1 Julai 2025 melibatkan beberapa jenis pas imigresen dan kategori taraf penduduk tetap warga negara asing. Fasa kedua pula jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2026 melibatkan beberapa jenis pas imigresen iaitu pemegang pas kerja kategori syarikat iaitu sektor swasta, pemegang pas tanggungan isteri dan anak tidak bersekolah dan pemegang pas penuntut berwarga negara asing. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman berucap demikian pada sidang media dasar keperluan insurans bagi warga negara asing dan pengemaskinian dasar caj perkhidmatan kesihatan. Jumlah perlindungan minima insurans perubatan adalah tertakluk kepada kategori pas-pas imigresen yang dipohonkan dan perlindungan insurans ini hendaklah sah di sepanjang tempoh sah pas-pas imigresen atau permit masuk seperti berikut. Pas kerja RM100,000 Brunei, pas lawatan sosial RM10,000 Brunei, pas lawatan profesional dan berniaga iaitu bagi 90 hari ke bawah RM10,000 Brunei, lebih 90 hari iaitu RM100,000 Brunei, pas tanggungan RM10,000 Brunei, pas penuntut RM5,000, penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berwarga negara asing di bawah kategori warga negara asing yang menyumbang kepada perekonomian, pembangunan dan kemajuan negara dan kategori warga negara asing golongan profesional iaitu RM100,000 Brunei. Perlindungan insurans boleh dibeli dari syarikat insurans di negara Brunei Darussalam atau mana-mana syarikat insurans luar negeri yang menawarkan worldwide coverage termasuk di negara Brunei Darussalam. Juga dijelaskan pengemaskinian bagi prosedur kemasukan warga negara asing ke negara Brunei Darussalam dengan menggunakan kebenaran visa-visa dan pas-pas imigresen serta prosedur-prosedur pelaksanaan lain. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, pelawat, pemegang pas, lawatan sosial atau yang dikurniakan taraf penduduk tetap adalah digalakkan mendapatkan perlindungan insurans perubatan bagi warga negara asing yang diberikan pas lawatan sebelum 1 Julai 2025 dan tidak mempunyai perlindungan insurans perlindungan perubatan pula dikehendaki mendapatkan perlindungan insurans mengikut baki tempoh pas lawatan dan kadar perlindungan yang baharu. Warga negara asing yang berkhidmat atau mempunyai perjanjian dengan kerajaan atau badan berkanun adalah dikecualikan daripada dasar perlindungan insurans perubatan, manakala pemegang pas penuntut di institusi-institusi pengajian di negara ini adalah dikehendaki mendapatkan perlindungan insurans perubatan. Walau bagaimanapun, jika penuntut tersebut belum mendapatkan perlindungan insurans semasa tiba di mana-mana pos kawalan di negara ini, maka tempoh pas penuntut akan diberikan selama 2 minggu dan penyambungan pas penuntut mengikut tempoh yang dibenarkan bolehlah dibuat di bahagian visa lawatan dan diplomatik di pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan pejabat-pejabat cawangan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk sijil perlindungan insurans. Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, bolehlah berhubung ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui email info@immigration.gov.bn atau Jabatan Buruh melalui email info@buruh.gov.bn. Pada sidang media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memberi penerangan mengenai pembayaran kos rawatan yang dikecualikan bagi pesakit tertentu. Pesakit yang sedang menerima rawatan di Pantai Jerudong Specialist Center dan hospital-hospital kerajaan sebelum 1 Julai 2025, kos rawatan pesakit ini akan ditanggung sehingga mereka selesai membuat rawatan ataupun sehingga di-discharge.
Pesakit mental menurut Akta Kesihatan Mental Penggal 257 dan pesakit yang mengidap penyakit yang berjangkit menurut Perintah Akta Penyakit Berjangkit 2020. Bagi kes-kes yang tertentu seperti yang mereka menghadapi kesulitan untuk membuat pembayaran, Kementerian Kesihatan akan merujuk mereka ke bahagian pekerja sosial perubatan ataupun medical social worker untuk penilaian bagi mendapatkan pertimbangan khas. Bagi mereka yang layak, Kementerian Kesihatan akan membantu mengikut kesesuaian sama ada dengan mendapatkan bantuan dari Tabung Amal Bantuan Pesakit, Kementerian Kesihatan, Majlis Ugama Islam Brunei, Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah ataupun dengan kaedah pembayaran secara beransuran. Kerajaan jelas Menteri Kesihatan menggunakan peruntukan yang tinggi bagi membiayai kos rawatan yang diberikan dan ia meningkat dari setahun ke setahun. Anggaran jumlah kos rawatan bagi perbelanjaan kawangan tahun 2024-2025 bagi pemegang kad pengenalan ungu, penduduk tetap yang mempunyai warga negara asing dan bagi pasangan rakyat negara Brunei Darussalam yang mempunyai warga negara lain di fasiliti-fasiliti kerajaan dan Pantai Jerodong Specialist Centre PJSC hampir mencecah RM70 juta secara keseluruhan. Pada lazimnya, di negara lain, kos rawatan adalah ditanggung sendiri oleh penduduk tetap dan warga asing. Dan mereka ini dikehendaki untuk mematuhi sistem pembiayaan kesihatan negara masing-masing. Walhal, rakyat negara tersebut juga perlu menyumbang sendiri kepada kos rawatan mereka. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menyarankan bagi mereka yang terkesan dari pengemaskinian dasar caj perkhidmatan ini untuk mengambil insurans perlindungan kesihatan sebagai persediaan bagi melindungi diri dan keluarga masing-masing dari bebanan kewangan dalam mendapatkan akses kepada rawatan perubatan termasuk kos hospital, ubat-ubatan dan rawatan pakar. Namun demikian, Kementerian Kesihatan akan sentiasa memastikan tiada sesiapa pun dinafikan untuk mendapatkan rawatan, terutama bagi kes-kes kecemasan dan memerlukan rawatan segera. Jerodong Park Medical Centre JPMC menandakan satu lagi pencapaian dalam lanskap sektor penjagaan kesihatan dengan pengambilan 5 pelajar baharu bagi kohort ketiga di bawah program beasiswa JPMC. Majlis Penandatanganan Anugerah Beasiswa JPMC diadakan di Jerodong. Majlis disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Pengerusi dan Pengarah Eksekutif JPMC. Program beasiswa tersebut menyediakan sokongan komprehensif meliputi bantuan kewangan penuh, latihan akademi, pengalaman klinikal dan peluang kerjaya di JPMC. Sejak penubuhannya pada 2023, program tersebut telah melatih 18 pelajar kepada penjagaan bertaraf dunia bagi Brunei. Negara Brunei Darussalam bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79, kami bawakan sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dari Jabatan Daerah Belait ingin menyembahkan dan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat, kesihatan dan kebahagiaan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muzaidin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sedul Kariwaddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat ke bawah Duli Tuan Patih. Kami dari Jabatan Daerah Tutul merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Semoga dilimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patih. Dari penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung daerah Belait ingin menyembahkan dan merafakkan doa ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga baginda sentiasa dilimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Kami dari institusi penghulu mungkin dan ketua kampung daerah Tutung merapatkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia ke-79. Semoga dikurniakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Kami dari MPK Bukit Sawat ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-79. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia diberikan keafiatan dan kesejahteraan serta sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Negara Brunei Darussalam akan terus memanfaatkan masa dan usaha dalam sains marin kepada generasi muda yang akan menjadi pemain penting seterusnya dalam memantapkan tadbir urus lautan di masa depan. Justru semua pihak berkepentingan digesa menggunakan amalan kesedaran alam sekitar untuk mencapai pembangunan ekonomi mampan. Berucap semasa pembukaan Hari Lautan Sedunia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, berkata beberapa perubahan akibat perubahan iklim bukan sahaja menjejaskan keseimbangan kitaran makanan marin dan ekosistem, tetapi juga menjejaskan kehidupan masyarakat yang bergantung kepada lautan bagi makanan, pendapatan dan warisan budaya. Appropriate interventions and good governance are required to lessen the detrimental effects on the marine ecosystem, to support marine conservation and sustainable consumption and usage of the ocean. Brunei Darussalam adopt an ecosystem policy-based policy aligned with the United Nations Convention on the Law of the Sea that is essential to achieve the 14th United Nations Sustainable Goal, Life Below Water. Sebanyak 100 unit takat tiruan dalam 4 saiz berbeza dilabuhkan di perairan Pulau Pilong-Pilongan sempena sambutan Hari Lautan Sedunia 2025. Tema sambutan Hari Lautan Sedunia tahun ini, Keajaiban Menjaga Apa Yang Menjaga Kita, membawa mesej laut bukan sekadar sumber, bahkan ia merupakan sistem kehidupan luas yang menyediakan sumber makanan, perlindungan dan membentuk identiti negara. Pendekatan holistik dan lebih bersepadu diperlukan bagi menangani jerebu rentas sempadan memandangkan corak iklim yang berubah dan tekanan penggunaan tanah yang semakin meningkat boleh mengakibatkan potensi risiko kejadian kebakaran dan jerebu. Berucap semasa mempengerusikan mesyuarat ke-26 Jawatankuasa Pandu peringkat Menteri-Menteri Sub-Serantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan, Menteri Pembangunan berkata, negara Brunei Darussalam telah melaksanakan langkah-langkah mitigasi secara proaktif untuk menangani jerebu dan kebakaran hutan. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, langkah-langkah tersebut adalah dengan memberikan tumpuan kepada pemeliharaan tanah gambut dan pengurusan alam sekitar yang mampan. Menteri Pembangunan menambah negara juga telah memperkukuh usaha penyelarasan untuk memupuk hubungan lebih rapat, meningkatkan kefahaman dan menggalakkan kerjasama aktif dalam kalangan semua pihak berkepentingan berhubung isu-isu pencegahan kebakaran dan jerebu. Mesyuarat dihadiri oleh para menteri, pegawai kanan dan wakil bagi hal ehwal tanah, kebakaran hutan dan jerebu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Timor Leste sebagai pemerhati. Juga hadir Timbalan Ketua Setiausaha Sekretariat ASEAN. Cooperations among all relevant stakeholders, fire preventions and haze issues. Kementerian Pendidikan mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah 1447 petang kemarin. Majlis diadakan di kementerian berkenaan di Berakas.
Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Aspek Pembangunan Kapasiti dalam Hijrah ke arah Pentarbiahan Kelestarian. Majlis bertujuan meningkatkan penghayatan terhadap pengajaran di sebalik peristiwa hijrah sebagai panduan dalam memperkukuh jati diri serta kecemerlangan yang berterusan. Program Perantis Cara Hidup Sihat selama 3 bulan yang dilaksanakan oleh Pusat Promosi Kesihatan dengan sokongan Gleneagles JPMC Sdn Bhd dihasrat memberi impak lebih positif dalam usaha meningkatkan kualiti hidup di negara Brunei Darussalam. Bagi meraihkan kejayaan para peserta program, diadakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah di Kementerian Kesihatan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Hajara Fida binti Haji Garif, pemangku setia usaha tetap Kementerian Kesihatan. Pemenang kategori lelaki ialah Awang Muhammad Amiruddin bin Haji Abdul Hamid yang berjaya menurunkan 22.4 kg berat badan. Manakala Dayang Amalina binti Abdul Jafar memenangi kategori wanita setelah berjaya menurunkan 14 kg berat badan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Serantau Simeo bagi Pendidikan dan Latihan Vokasional dan Teknikal mengadakan program latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitaliti dan pelancongan khusus Barisan Hadapan Lapangan Antarabangsa Brunei. Program 3 hari itu berakhir dengan majlis penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Pusat Serantau Simeo Voktek, Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. 15 peserta tersebut terdiri dari industri pelancongan, mempunyai kemahiran dan pengetahuan di dalam mengendalikan pelancong-pelancong menggunakan garis panduan Islam serta menyerapkan sifat-sifat kebrunaian yang ramah dan bersopan santun. Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong mengadakan majlis membaca doa kesyukuran dan projek Senada Kasih sempena ulang tahun ke-8 penubuhan pusat berkenaan. Majlis berlangsung di Pusat Kegiatan Warga Emas Pekan Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pengisian acara termasuk bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan projek Senada Kasih iaitu pengagihan sumbangan berupa makanan dan minuman kepada orang ramai yang diadakan di kawasan letak kereta Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Program Mentor-Menti Kritikan Sastra 2025 julung-julung kali diadakan sebagai program pembangunan kapasiti melalui konsep pementoran. Ia merupakan salah satu inisiatif Dewan Bahasa dan Pustaka dalam membangun dan memperkasa potensi pengkaji-pengkaji muda sebagai pelapis pemikir bangsa dalam bidang kritikan sastra. Majlis pelantikan mentor dan penyerahan menti sebagai pembuka tirai pelaksanaan program tersebut diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Penyerahan surat lantikan mentor dan penyerahan menti kepada mentor disempurnakan oleh Dayang Hajah Haireni binti Haji Awang Damit, pemangku Timbalan Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. 12 barisan menti yang terpilih mengikuti program tersebut yang diadakan selama 5 bulan dengan 12 sesi bimbingan bermula pada bulan ini. Objektif pelaksanaan program antaranya untuk mewujudkan hubungan profesional yang membina antara mentor dan menti melalui platform pertukaran pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan menti bagi mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam bidang penulisan kritikan sastra dan membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaran dan masalah dalam merangka sesebuah penulisan hasil daripada bimbingan dan pemantauan mentor.